Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada penonton channel Kesihatan Malaysia. Topik kita pada hari ini akan membincangkan tentang penyakit kencing manis ataupun diabetes. Sebelum saya memulakan perbincangan kita pada hari ini, sila tekan subscribe, like dan share channel Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan video-video menarik yang kami sajikan setiap minggu buat anda. Apakah punca kepada kencing manis dan juga rawatannya? Video pada hari ini akan membincangkan dengan lengkap berkenaan masalah ini beserta rawatan dan cara pencegahan. Kencing manis juga dikenali sebagai diabetes mellitus dalam istilah perubatan. Ia merupakan salah satu penyakit metabolik kerana ia memberi kesan kepada kandungan gula dalam darah. Diabetes berpunca daripada kegagalan sistem badan mengekalkan kandungan gula pada tahap yang normal. Maka, kandungan gula dalam darah meningkat daripada aras yang normal dan keadaan ini dipanggil sebagai hyperglycemia. Simptom dan tanda-tanda kencing manis. Simptom-simptom kencing manis ini selalunya akan timbul jika pesakit mempunyai bacaan kencing manis yang sangat tinggi. Simptom tersebut adalah: pertama, pesakit akan kerap membuang air kencing. Yang kedua, pesakit akan sentiasa merasa haus dan mengambil air dalam kuantiti yang banyak. Yang ketiga, pesakit akan sentiasa rasa lapar dan asyik makan. Yang keempat, pesakit akan kerap bangun malam untuk buang air kencing. Yang kelima, mendapat jangkitan kuman yang teruk dan susah sembuh. Yang keenam, kaki rasa kebas. Yang ketujuh, tangan rasa kebas. Dan yang ke-8, jangkitan kuman yang melibatkan beberapa folikel pada kulit yang membentuk nanah yang besar. Majoriti daripada pesakit kencing manis tidak mempunyai apa-apa simptom atau tanda. Oleh disebabkan itu, anda perlulah sentiasa membuat pemeriksaan kesihatan pada diri anda sekurang-kurangnya setahun sekali. Sudah memadai untuk periksa tekanan darah dan juga gula dalam badan. Apakah punca kepada kencing manis? Penyakit ini selalunya berpunca daripada beberapa faktor risiko. Faktor risiko tersebut adalah: yang pertama, berlebihan berat badan. Yang kedua, mempunyai ahli keluarga yang mempunyai masalah diabetes. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Yang keempat, kolesterol tinggi. Yang kelima, mempunyai masalah kencing manis ketika mengandung. Yang keenam, mempunyai sejarah kelahiran bayi yang besar. Yang ketujuh, berumur lebih daripada 30 tahun. Yang ke-8, tidak selalu bersenam. Dan yang ke-9, mempunyai penyakit polycystic ovarian syndrome, kerintangan insulin. Kebanyakan faktor risiko di atas akan menyebabkan kerintangan insulin, iaitu insulin tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Ini menyebabkan gula dalam darah tidak dapat diserap ke dalam sel dengan sepenuhnya dan bacaan gula pun meningkat. Pesakit makan lebih banyak. Dalam pesakit di atas juga akan menyebabkan hormon leptin tidak berfungsi dengan sepenuhnya. Fungsi hormon leptin adalah untuk memberikan rasa kenyang kepada seseorang. Disebabkan hormon leptin bermasalah, maka seseorang itu akan sentiasa lapar dan menyebabkan ia kerap makan dan berat badannya semakin bertambah. Bagaimana kencing manis berlaku? Kencing manis seperti yang diketahui adalah kandungan gula yang tinggi dalam darah disebabkan badan tidak mampu mengawal keadaan tersebut. Ia disebabkan dua perkara, iaitu yang pertama, kerintangan insulin ataupun Inggerisnya insulin resistance. Yang kedua, kekurangan penghasilan insulin ataupun insulin deficiency. Apakah fungsi insulin? Insulin berfungsi untuk mengawal kandungan gula di dalam darah. Kehadiran insulin dalam darah akan memudahkan penyerapan gula daripada dalam darah ke dalam sel. Insulin dihasilkan oleh pankreas. Apakah jenis kencing manis? Perlu kita tahu bahawa masalah ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu kencing manis jenis 1 ataupun type 1 diabetes mellitus. Yang kedua, kencing manis jenis 2 ataupun type 2 diabetes mellitus. Kencing manis jenis 1 adalah disebabkan sel imun badan menjadi keliru dan menyerang sel pankreas yang menghasilkan hormon insulin.
Ini menyebabkan pesakit tidak lagi menghasilkan hormon insulin dan kencing manis pun berlaku. Jenis kedua kencing manis adalah disebabkan kerintangan insulin. Selalunya mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai kencing manis dan obes. Kencing manis jenis ini adalah yang paling selalu berlaku di dalam masyarakat. Punca lain yang menyebabkan kencing manis. Terdapat beberapa jenis penyakit lain yang boleh menyebabkan gula menjadi tinggi di dalam darah. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyalahgunaan steroid, keradangan pankreas, cystic fibrosis, hemochromatosis, pheochromocytoma, glucagonoma, gestational diabetes ataupun kencing manis ketika mengandung. Ujian pengesahan. Bagi mengesahkan seseorang itu mempunyai masalah kencing manis ataupun tidak, pesakit perlulah menjalani pemeriksaan darah untuk melihat kandungan gula dalam darah. Jenis darah yang perlu diambil adalah darah daripada saluran vena. Ia adalah lebih tepat berbanding darah daripada saluran kapilari, iaitu darah yang selalu diambil pada hujung jari. Terdapat dua pembahagian bagi pesakit ini ketika melakukan saringan kencing manis, iaitu mereka yang mempunyai simptom dan mereka yang tidak mempunyai simptom. Untuk pesakit yang mempunyai simptom seperti kerap kencing, kerap rasa dahaga, selalu letih serta bacaan gula yang tinggi akan disahkan menghidapi kencing manis. Bacaan gula yang tinggi. Bacaan gula ketika puasa adalah lebih 7 mmol per liter. Bacaan gula ketika tidak berpuasa 11.1 mmol per liter. Bagi pesakit yang tidak mempunyai apa-apa simptom, memerlukan bacaan gula yang tinggi sebanyak 2 kali sebelum disahkan mengalami kencing manis. Bacaan gula ketika puasa yang melebihi 7 mmol per liter sebanyak 2 kali menunjukkan pesakit mempunyai kencing manis. Maklumat tambahan untuk oral glucose tolerance test ataupun OGTT. Bagi pesakit yang mempunyai bacaan gula di antara 6.1 ke 6.9 mmol per liter, pesakit perlulah menjalani ujian OGTT untuk mengesahkan sama ada pesakit mengalami kencing manis ataupun tidak. Dalam ujian ini, pesakit akan disuruh puasa terlebih dahulu di malam hari. Kemudian, pagi tersebut darah akan diambil terlebih dahulu untuk memeriksa kandungan gula. Selepas itu, pesakit akan disuruh minum air gula dan diminta tunggu selama 2 jam. Selepas 2 jam, darah akan diambil semula untuk memeriksa kandungan gula dalam darah. Jika bacaan gula melebihi 11.1 mmol per liter, pesakit disahkan mempunyai kencing manis. Komplikasi. Komplikasi yang berlaku bagi pesakit ini adalah disebabkan kerosakan pada saluran darah. Ketika mana saluran darah tersebut rosak, ia boleh menyebabkan sumbatan salur darah di bahagian tersebut dan menyebabkan sel di kawasan itu mati. Beberapa komplikasi yang boleh berlaku adalah sakit jantung, stroke ataupun angin ahmar, kerosakan atau kegagalan buah pinggang, kerosakan retina yang boleh menyebabkan buta, masalah saraf, arteriosklerosis. Ujian mengesan komplikasi kencing manis. Seperti mana yang kita tahu, seseorang yang mempunyai masalah ini akan mudah terdedah kepada komplikasi seperti serangan sakit jantung, kerosakan buah pinggang, kerosakan mata dan sebagainya. Oleh itu, terdapat pemeriksaan berkala yang perlu dilakukan oleh pesakit supaya komplikasi awal dapat dikesan dan dirawat seawal yang mungkin. Beberapa ujian yang akan dilakukan adalah bacaan mikroalbumin dalam air kencing. Terdapat sesetengah pesakit kencing manis yang mempunyai protein di dalam air kencingnya. Kehadiran protein dalam air kencing menunjukkan terdapat kebocoran pada buah pinggang disebabkan kencing manis tersebut. Jika tidak dirawat, ia akan merosakkan buah pinggang tersebut sedikit demi sedikit. Pada awalnya, pesakit tidak akan mempunyai apa-apa simptom dan bacaan untuk lihat fungsi buah pinggang adalah normal. Pesakit kencing manis yang mempunyai masalah protein dalam air kencing selalunya akan diberi ubat ACEI ataupun angiotensin converting enzyme inhibitor. Ini disebabkan terdapat kajian yang menunjukkan ubat ini dapat mengurangkan protein dalam air kencing
justru melindungi buah pinggang daripada mengalami kerosakan yang teruk. Perlu diketahui bahawa ubat ACEI ini adalah ubat darah tinggi. Yang kedua, elektrokardiogram ataupun ECG. ECG digunakan untuk memeriksa keadaan jantung sama ada mempunyai komplikasi ataupun tidak. Ini kerana sesetengah pesakit mempunyai simptom yang tidak selalunya berlaku ketika mana seseorang itu menghidapi sakit jantung. Pesakit selalunya akan membuat ujian ini setahun sekali sahaja jika tidak mempunyai apa simptom. Yang ketiga, fandoskopi. Masalah ini boleh merosakkan saluran darah termasuk saluran darah di bahagian mata. Oleh itu, pesakit perlu menjalani pemeriksaan rutin bagi mata. Pemeriksaan yang selalunya dilakukan adalah dengan menggunakan fundus kamera, di mana kamera khas digunakan untuk melihat retina mata. Yang keempat, X-ray dada. Pesakit diabetes mudah dijangkiti kuman TB. Ini disebabkan penyakit diabetes akan menyebabkan sistem imun menjadi lemah, menyebabkan penyakit TB ini senang menjangkiti mereka. Oleh kerana itu, pesakit akan diminta untuk membuat X-ray dada setahun sekali untuk melihat keadaan paru-paru. Yang kelima, fungsi buah pinggang. Penyakit diabetes boleh memberi kesan kepada buah pinggang. Jika gula tidak dikawal dengan baik, ia akan membebankan buah pinggang dengan gula yang banyak dan menyebabkan ia rosak sedikit demi sedikit. Sebab itulah pentingnya untuk memeriksa fungsi buah pinggang tersebut secara berkala. Yang keenam, fungsi hati. Sesetengah pesakit ini mempunyai masalah hati di mana terdapat lemak di dalam organ tersebut. Ini boleh menjejaskan fungsi hati tersebut. Oleh itu, sampel darah untuk memeriksa fungsi hati perlulah dibuat. Apakah rawatan kencing manis? Rawatan untuk masalah ini perlulah dilakukan secara holistik dan merangkumi semua aspek. Ini kerana jika kawalan gula tidak betul, pesakit semakin lama akan mempunyai komplikasi terhadap penyakit ini. Beberapa rawatan yang boleh dilakukan adalah yang pertama, perubahan gaya hidup. Permakanan. Pesakit selalunya akan dirujuk kepada pakar pemakanan untuk diajar cara dan jenis makanan yang sesuai bagi mereka yang menghadapi masalah ini. Makanan yang bagus dan terkawal akan dapat mengawal kandungan gula di dalam badan. Aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal yang cukup untuk badan akan menyebabkan berat badan kita berkurangan. Apabila berat badan berkurangan, insulin menjadi lebih sensitif dan lebih mampu untuk mengurangkan kandungan gula dalam darah. Beberapa cadangan yang boleh dilakukan untuk anda adalah bersenam 5 kali seminggu atau perlu bersenam lebih daripada 150 minit dalam seminggu. Yang kedua, penggunaan ubat. Ubat ini bergantung kepada bacaan HbA1c. HbA1c adalah bacaan kawalan gula yang diambil daripada darah pesakit. Bacaan ini akan menggambarkan kawalan gula bagi 3 bulan yang lepas. Pesakit yang mempunyai bacaan gula kurang daripada 6.5% selalunya tidak memerlukan apa-apa ubat jika masalah diabetes tersebut baru dikesan. Bagi pesakit jenis ini, ia cukup dengan kaunseling pemakanan. Tetapi jika bacaan HbA1c melebihi 6.5%, ubat sudah perlu untuk diberikan kepada pesakit. Beberapa jenis ubat yang selalunya digunakan untuk pesakit adalah metformin, glibenclamide, acarbose, rosiglitazone, sitagliptin, vildagliptin dan saxagliptin. Yang ketiga, penggunaan insulin. Bagi pesakit yang masih mempunyai kawalan gula yang teruk walaupun telah diberikan ubat kencing manis makan, maka solusi terakhir adalah penggunaan insulin. Insulin berfungsi untuk memasukkan gula daripada darah ke dalam sel. Ketika mana insulin rendah dalam badan ataupun insulin ini tidak berfungsi dengan betul, kandungan gula dalam darah akan meningkat. Oleh sebab itulah, pesakit yang menghadapi masalah kencing manis ini juga boleh diberikan insulin. Pesakit yang mempunyai HbA1c lebih daripada 10%, perlulah diberi ubat ini untuk benar-benar mengawal kencing manis dalam badan. Terima kasih kerana menonton channel Manusia. Sila like, subscribe dan share channel ini untuk mendapatkan video menarik seterusnya.